Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya DNA Dr. Nora Azian akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini tentang hukum dan peraturan untuk menentukan akhiran kan ataupun I. Formula pertama untuk menentukan akhiran kan ataupun I, kita lihat perkataan selepas kata kerja sama ada objek bernyawa ataupun objek tidak bernyawa. Sekarang kita lihat contoh ayat ini. Ayah menghadiah seutas rantai kepada ibu. Kita nak bubuhkan ke nak bubuh I? Kemudian ayah menghadiah ibu seutas rantai. Akhiran apa yang patut kita bubuh pada ayat ini? Okey. Ini ayat apa? Bagus. Ayat aktif. Ayat aktif. Apa penandanya? Iaitu imbuhan men. Jadi, kalau ayat aktif, kita lihat selepas kata kerja. Ini ialah kata kerja transitif. Jadi, selepas kata kerja, apa tu? Selepas kata kerja, seutas rantai. Ini merupakan objek bernyawa ke objek tidak bernyawa? Objek tidak bernyawa, OTB. Kemudian, jadi kita bubuh apa? Kalau OTB, kita bubuh kan. Sekarang, ayat kedua, ayah menghadiah. Ini ialah kata kerja transitif. Selepas kata kerja, objeknya ibu. Ibu ialah objek bernyawa. Okey, bagus. Objek bernyawa. Jadi, kalau objek bernyawa, tengok formula ini. Jika objek tidak bernyawa, OTB, kita bubuh akhiran kan. Kalau objek bernyawa, kita bubuh akhiran I. Jadi, ibu ialah objek bernyawa. Kita bubuh akhiran I. Seterusnya, ini ayat apa? Seutas rantai dihadiah oleh ayah kepada ibu. Ayat pasif. Bagus. Iaitu ayat pasif. Kalau ayat pasif, okay, kita tengok mana kata kerja. Dihadiah. Ini kata kerja. Transitif pasif. Jadi kalau ayat pasif, kita lihat sebelum kata kerja. Okey. Sekarang, sebelum kata kerja, objeknya ialah seutas rantai. Objek bernyawa ke tak bernyawa? Tidak bernyawa. Okey, objek tidak bernyawa. Jadi, kalau objek tidak bernyawa, kita bubuh apa? Kita bubuh kan. Bagus. Ayat kedua pula, ibu. Ibu merupakan objek bernyawa. Jadi, kalau objek bernyawa, kita tengok. Kalau dalam ayat aktif, objek tidak bernyawa, kita bubuhkan. Maka dalam ayat pasif, objek tidak bernyawa juga kita bubuhkan. Kalau dalam ayat aktif, objek bernyawa, kita bubuh I. Maka dalam ayat pasif, objek bernyawa juga kita bubuh I. Antara perkataan yang kita boleh gunakan formula pertama ialah menghadiah, menganugerah, menghidang, mengurnia, mencucur dan juga beberapa perkataan lain. Sebagai ulang kaji, kita lihat ibu menghidang sepiring kuih untuk tetamu. Jadi, sepiring kuih ialah objek tidak
bernyawa. Kita bubuh kan. Contoh kedua, ibu menghidang tetamu sepiring kuih. Tetamu ialah objek bernyawa. Jadi kita bubuh apa? I. Menghidangi tetamu sepiring kuih. Bagi formula kedua, jika objek tidak bernyawa, OTB tiada kan atau I. Jika objek bernyawa, OB ada kan. Contoh ayat, ibu menjahit sehelai baju kurung untuk adik. Kita nak buat apa di sini? Sekarang contoh kedua, ibu menjahit adik sehelai baju kurung. Jadi akhiran apa kita patut bubuh di sini? Okey. Berdasarkan formula yang telah diterangkan tadi, menjahit ialah kata kerja transitif aktif. Kita lihat selepas kata kerja, iaitu objek tidak bernyawa. Jadi kita tak bubuh apa-apa. Tak bubuh apa-apa. Tetapi bagi kata kerja transitif aktif, adik ialah OB. Jadi ibu menjahit, kita bubuh kan. Kerana kan di sini untuk orang lain. Jadi ibu menjahitkan adik sehelai baju kurung. Bagi ayat pasif pula, kita lihat contoh ayat. Sehelai baju kurung dijahit oleh ibu untuk adik. Satu lagi, adik dijahit sehelai baju kurung oleh ibu. Hukumnya ataupun formulanya sama macam ayat aktif tadi. Tetapi bagi ayat pasif, kita lihat sebelum kata kerja. Ini kata kerja transitif pasif. Kita lihat sebelum kata kerja. Sehelai baju kurung ialah objek tidak bernyawa. Jadi tiada sebarang imbuhan kita letakkan bagi selepas kata kerja. Bagi contoh ayat kedua, adik merupakan objek bernyawa. Jadi objek bernyawa di sini kata kerja ni kita bubuh akhiran apa? Sama macam ayat aktif tadi, kita bubuh akhiran kan. Jadi adik dijahitkan sehelai baju kurung oleh ibu. Antara perkataan yang boleh kita gunakan formula 2 ialah membaca, menjahit, menggosok, mengisi, menghantar, mengira, membeli, mengambil, membuat, memasak dan beberapa perkataan lain. Jadi untuk memudahkan, kita buat cerita. Selepas membaca pamflet, mereka menjahit pakaian. Selepas jahit, mereka gosok. Selepas gosok, mereka isi dalam beg untuk melancong. Tapi sekarang tak boleh, duduk diam-diam di rumah. Okey, selepas itu mereka menghantar ke KLIA. Selepas sampai di sana, mereka mengira wang untuk membeli tiket. Bila sampai ke destinasi, mereka mengambil gambar dan juga membuat aktiviti membina istana pasir. Akhirnya memasak BBQ, barbecue. Bagi
bagi formula yang ketiga pula, jika objek tidak bernyawa, OTB adakan. Jika objek bernyawa, OB tiadakan. Contoh, adik memberi makanan kepada kucingnya. Satu lagi, adik memberi kucingnya makanan. Jadi, apakah akhiran yang perlu kita masukkan? Bagi ayat kata kerja transitif aktif, kita tengok selepas kata kerja. Makanan ialah objek tidak bernyawa. Jadi, kita bubuh apa? Kita bubuhkan. Kucing pula ialah objek bernyawa. Jadi, tiada imbuhan akhiran kan. Jadi, adik memberi kucingnya makanan. Seterusnya, itu bagi ayat aktif. Bagi ayat pasif pula, makanan diberi oleh adik kepada kucingnya. Satu lagi, kucing diberi makanan oleh adik. Jadi, formula sama juga seperti dalam ayat aktif, tetapi bagi ayat pasif, kita lihat sebelum kata kerja. Jadi, makanan ialah objek tidak bernyawa, kita bubuhkan. Diberikan oleh adik kepada kucingnya. Manakala kucing, bagi ayat kedua, kucing ialah objek bernyawa, jadi tiada imbuhan kan. Kucing diberi makanan oleh adik. Jadi, untuk formula ketiga ni khusus kepada dua perkataan sahaja, iaitu memberi dan mengajar. Formula keempat bagi perkataan menasihat. Jika orang, kita letakkan I. Jika sesuatu atau perkara, kita letakkan kan. Rujuk tata bahasa Dewan. Contoh ayat, doktor menasihat pesakitnya supaya menjaga kesihatan. Satu lagi, doktor menasihat kepentingan menjaga kesihatan kepada pesakitnya. Jadi, ayat yang pertama ni kita nak letak apa? Ni ialah kata kerja transitif aktif. Jadi, kita tengok selepas kata kerja, iaitu pesakitnya. Ini ialah orang. Jadi, kalau orang, kita bubuh I. Kemudian, ayat yang kedua, doktor menasihat kepentingan menjaga kesihatan. Ini ialah perkara. Jadi, kalau perkara, kita bubuh apa? Kita bubuhkan. Jadi, doktor menasihatkan kepentingan menjaga kesihatan kepada pesakitnya. Ini bagi ayat aktif. Kalau ayat pasif pula, kita tengok perkataan sebelumnya, sebelum kata kerja, iaitu pesakit dinasihat supaya menjaga kesihatan oleh doktor. Jadi, kita nak tengok objek di depan, iaitu orang. Jadi, di sini kita bubuh pesakit dinasihati supaya menjaga kesihatan oleh doktor. Ayat yang kedua pula, kepentingan menjaga kesihatan. Ini ialah perkara, kan?
perkara. Jadi di sini kita bubuh dinasihatkan oleh doktor kepada pesakitnya. Ni bagi ayat pasif. Okay. Formula kelima bagi perkataan membaik dan juga melupa. Akhiran kan ataupun I saling berganti tanpa membezakan makna. Maksudnya apa? Contohnya, mekanik itu sedang membaikkan ke ataupun membaiki kereta yang rosak. Contoh kedua, mekanik itu sedang membaik kereta yang rosak. Jadi yang mana satu kita nak gunakan? Kalau di sini kita bubuh kan, di sini kita bubuh I. Jadi dua-dua pun betul. Itu bagi ayat aktif. Ayat aktif. Bagi ayat pasif pula, kereta yang rosak itu sedang dibaik oleh mekanik. Jadi kita nak bubuhkan ke nak bubuh I. Kemudian sama juga, kereta yang rosak itu sedang dibaik oleh mekanik. Jadi kalau dalam ayat aktif kita bubuhkan, dalam ayat pasif juga kita bubuhkan, dibaikkan. Kemudian kereta yang rosak itu sedang dibaiki oleh mekanik itu. Maknanya dua-dua akhiran itu sama ada kan ataupun I boleh kita gunakan kerana menjadikan lebih baik bagi dua perkataan, iaitu membaik dan melupa. Sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat dan beruntung. Bye.